Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Datuk Yang Dipertua, cincin saya emas swasta, cincin bong emas jati. Kalang pemuda dan puteri bersemangat wajar. Maju negara, maju negeri. Cerita orang muda. Yang berhormat Kenabatangan bertanyakan tentang apakah program pembangunan usahawan tani untuk golongan muda. Jadi sebab itu saya mulakan dengan pantun yang berkaitan dengan peranan orang muda dan juga pemudi-pemudi kita. Datuk Yang Dipertua, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, kita telah pun mengambil kira bahawa masa depan pertanian adalah terletak kepada generasi muda. Kerana pada masa ini dia dikatakan petani-petani dan juga usahawan-usahawan tani terdiri daripada mereka yang telah lanjut usianya, iaitu 60 tahun ke atas. So the future bagi industri pertanian yang amat penting itu bergantung kepada pemuda. Dan juga tanpa untuk menguraikan latar belakang yang lebih panjang, ingin saya mengatakan di sini program-program dan juga tindakan yang diambil oleh kementerian. Pertama sekali, Kementerian Pertanian di bawah agensinya melaksanakan program latihan bagi pemuda-pemuda yang ingin menjadi petani ataupun usahawan tani. Kita telah menubuhkan satu unit agropreneur muda ataupun unit usahawan muda barang-barang makanan, yang mana mengikut program ini kita mengambil peserta-peserta daripada mereka yang berumur 40 tahun ke bawah untuk menjadi usahawan dengan memberikan latihan-latihan teknikal, pengurusan, termasuk pengurusan kewangan dan sebagainya, yang dianjurkan oleh berbagai agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Tapi yang penting saya rasa ialah dari segi modal dan kewangan. Dari segi modal, Kementerian Pertanian dengan menggunakan Tekun dan Agrobank, dua agensi di bawahnya, menyediakan pembiayaan yang secukupnya kepada usahawan-usahawan muda ataupun agropreneur muda. Di bawah skim pembangunan usahawan muda Tekun umpamanya, pinjaman mudah telah disediakan untuk mereka yang menyertai program usahawan muda ini dengan pinjaman maksimum RM100,000. Dan selain itu diberikan kemudahan, tidak perlu dan ada cagaran. Dan selain daripada itu diberi grace period kepada mereka untuk membayar balik pinjaman mengikut kepada jenis aktiviti perniagaan yang dilaksanakan. Sebagai contoh, pengusaha madu lebah umpamanya diberikan grace period 3 bulan. Manakala pertanian untuk rock melon umpamanya diberikan grace period atau tempoh 6 bulan sebelum memulakan bayaran balik kepada Tekun. Dan begitu juga dengan Agrobank. Agrobank juga menyediakan pinjaman kepada agropreneur muda atau usahawan muda, iaitu dengan
maksimum pinjaman sebanyak RM300,000 tanpa ada collateral yang dikehendaki. Dan begitu juga tiada cagaran ya, yang dikenakan kepada mereka. Dan juga bayaran juga, tempoh bayaran juga begitu panjang sekali untuk memberikan mereka keselesaan dan kemudahan kepada tunas-tunas harapan ini, iaitu sehingga 7 tahun. Ya. Dan di sini mungkin yang berhormat ingin tahu berapa ramai orang yang telah dapat daripada skim ini, ya, menerima pinjaman ini. Di bawah tekun umpamanya seramai 921 orang dengan pembiayaan 12,3 juta. Ya. Dan sebenarnya tekun telah memberi pinjaman sebanyak 3 bilion kepada usahawan-usahawan dalam bentuk mikrokredit mereka. Dan kalau dimasukkan peminjam-peminjam yang lain daripada golongan muda, walaupun tidak secara memasuki skim agropreneur muda ini, tetapi meminjam terus kepada tekun untuk perniagaan mereka, sukacita saya melaporkan iaitu 170,661 orang muda yang berumur 40 tahun ke bawah yang mendapat pinjaman daripada skim mikrokredit tekun. Dan ini berjumlah hampir 1.8 bilion. 1.8 bilion mikrokredit daripada tekun dinikmati oleh mereka yang berumur 40 tahun ke bawah untuk menjalankan perniagaan mereka. Jadi sokongan dan juga program yang dilakukan oleh kementerian, oleh kerajaan begitu hebat sekali, sebagaimana yang saya terangkan tadi. Ya, apa hehehe? Apa hehe? What's the problem? Ya, YB apa? YB mana ni? YB hehe. YB ya, okey. Sorry. Hari itu pasal dia datang Teluk Intan hehehe, itu sebab dia kalah. Ya, okey, saya nak rumuskan, iaitu yang menjadi masalah sekarang ini ialah minat generasi muda kepada pertanian dan usahawan tani ini. Jadi dengan itu pada masa ini kementerian sedang menjalankan berbagai program engagement dan promosi kepada golongan ini untuk memberikan kepada mereka penerangan berkenaan dengan industri pertanian ini adalah satu industri yang menjamin masa depan mereka. Saya selalu beri syarahan di kawasan saya lah. Saya ingat seputih mungkin tidak. Iaitu anak-anak muda pergi ke universiti. Jangan pergi ke universiti belajar untuk dapat pasport. Iaitu mendapatkan sijil dan ijazah dan balik untuk mendapatkan kerja. Mereka pergi belajar ke universiti, maktab dan sebagainya untuk menimba ilmu dan pengetahuan. Dan dengan adanya ilmu dan pengetahuan itu balik ke kampung halaman masing-masing menjadi entrepreneurs, menjadi usahawan. Dan termasuk usahawan tani. Dan jaminan dari segi ekonominya lebih baik daripada bekerja yang hanya mendapat gaji tidak seberapa banyaknya. Banyak pengusaha, walaupun pengusaha peniaga kecil, tetapi mereka boleh mendapat pendapatan 3,000, 5,000, 10,000 sebulan. Jadi saya menggalakkan, dan saya harap yang berhormat semua juga menggalakkan kepada generasi muda. Jangan mereka bergantung kepada employment, sama ada in private sector ataupun public sector. They must come out to be entrepreneurs, usahawan. Ini jaminan masa depan mereka. Ya. Sekian.
Sila kinabat tangan. Terima kasih Tuan Yang Berhormat Timbalan Menteri, jawapan panjang lebar. Jadi soalan tambahan, adakah kementerian berhasrat untuk mengadakan kolaborasi dengan kementerian-kementerian yang lain, contohnya Kementerian Pelajaran, ke arah untuk mungkin memberi pendedahan awal dan latihan kepada pelajar-pelajar di IPTE dalam tahun akhir. Sebab bagaimana pertanian pada hari ini begitu mendatangkan pulangan yang baik apabila diusahakan dengan baik, dengan dengan pendekatan yang tersusun dan rapi. Sebab pada saya di Malaysia ini, industri pertanian ini bukan lagi satu perkara yang baru dan boleh sekiranya diusahakan, ianya akan boleh menambah pendapatan sampingan kepada mereka-mereka yang berminat. Dan seterusnya saya juga ingin bertanya, apakah benar peruntukan-peruntukan yang berjuta-juta ringgit di bawah NKAA, di bawah kementerian ini dibolusi oleh serikat-serikat besar sahaja, dan serikat-serikat ini rata-ratanya bukan Bumi Putra, dan ini telah menjadi bahan cerita kepada serikat-serikat kecil sebab mereka ingin menyertainya tetapi tidak dapat mengambil daripada dana-dana tersebut. Minta penjelasan. Terima kasih. Ya, Sidang Menteri. Ketua menjadikan pertanian, usahawan tani ini bukannya sekedar untuk sebagai pendapatan sampingan atau tambahan. It is a profession, it's a business yang kita boleh minta, dorong, galakkan golongan muda untuk menjayakannya. Tidak perlu mereka bekerja di tempat lain atau melakukan perniagaan lain kalau mereka tumpu kepada pertanian. Usahawan pertanian, mereka akan jadi orang yang berjaya. They can be a millionaires if they want to, dengan izin. Ya? So ini yang kita nak correct. Kita nak perbetulkan persepsi ini. Persepsi bahawa pertanian ini tidak begitu promising, tidak begitu menggalakkan. Ya, Yang Berhormat dan Datuk Yang Pertua, dan berhubung kait dengan galakkan kepada mereka-mereka daripada golongan bijak pandai, iaitu siswazah, mahasiswa. Kita ada program pada tahun 2012 telah dilancarkan My Agrosis. Ya, satu program yang dipanggil My Agrosis, iaitu menggalakkan mereka siswazah daripada universiti mencubuhkan diri dalam bidang usahawan pertanian. Saya suka menyebutkan di sini iaitu sebanyak 30,000 peruntukan pinjaman telah diberikan kepada setiap orang daripada peserta dalam bidang ini. Dan jenis perniagaan boleh jadi apa juga yang mereka minati, ya, dan yang sebagaimana yang saya sebutkan tadi, minat tidak begitu banyak, hanya seramai 53 orang sahaja yang berminat dan mengambil peluang daripada program ini. Dan jumlah pinjaman pun hanya 1.2 million, 1.2 juta juga. Dengan izin, it is very disappointing. Kerajaan sediakan satu skim, satu program dengan begini rupa, tetapi sambutan kurang. Because the perception daripada generasi muda, termasuk siswazah, yang menganggap bahawa pertanian ini tidak begitu menjaminkan. Walau bagaimanapun, sebagaimana yang saya terangkan sebelum ini tadi, kerajaan mengambil daya usaha baru dengan menubuhkan unit agropreneur muda. Dan di sini kita melihat bahawa ada peningkatan dari segi penyertaan. Berhubung kait dengan soalan nombor 2, iaitu NKAA. Untuk Yang Pertua, saya pun sebenarnya tengah menyemak, ya, dan juga dapati sebagaimana Yang Berhormat Kinabatangan sebut tadi, adalah sikit sebanyak, ya, yang tidak begitu orang kata sesuai dengan
tuntutan perjuangan kita, dan ini dalam perhatian dan pertimbangan kita untuk dibetulkan. Saya setuju, program-program NKEA yang besar-besar itu perlunya ada penyertaan Menteri. NKRA bukan NKEA. dia NKEA, National Key Economic Area. This is something to do with economy. Yang berhormat, NKRA, National Key Result Area, bidang keberhasilan. Kena ada bidang keberhasilan dalam konteks atau sektor ekonomi, bukannya sosial, bukannya pelajaran. We are talking about economy. Understand? Dengan izin. You want to correct me, better you check yourself. Ya, Menteri. Jadi memang betul ada kita nak melihat penyertaan peniaga tempatan Bumi Putera lebih signifikan lagi dalam projek-projek NKEA yang dilancarkan oleh kerajaan. I will not tell you specifically what is what, but we are looking into it. Terima kasih. Ya.